Malaysia Kelantan FM bersiaran di dataran KRT Bris Kubu Besar Tawang, Bacuk, Kelantan. Apa khabar orang tahu sekalian? Alhamdulillah, itu yang kita nak. Alhamdulillah tuan-tuan, puan-puan muslimin, adik kakak yang dirahmati Allah. Pada kali ini Forum Islam Radio Malaysia Kelantan FN akan membawa satu tajuk yang sungguh baik, yang sungguh menarik untuk kita bincang bersama. Tajuk yang akan kita bawa pada kali ini ialah melestarikan perpaduan ummah. Melestarikan perpaduan ummah. Apa dia melestarikan perpaduan ummah? Melestari ini adalah mengukuhkan perpaduan ummah dalam kalangan umat Islam pada hari ini. Dan insya-Allah bagi membincangkan perkara ini, kita undang dua orang tokoh agamawan yang sudah tersohor di negeri Kelantan kita. Tak lain tak bukan di sebelah kanan saya ialah yang berbahagia Al-Fadhil Tuan Haji Abdul Aziz bin Yahya, dan di sebelah kiri saya ialah yang berbahagia Ustaz Dr. Muhammad Zawawi bin Muhammad. Tuan-tuan, puan-puan muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, penduduk Tawang yang saya kasih sekalian. Sedarlah kita bahawa kita semua ini adalah bersaudara. Kita semua ini adalah bersaudara, dan dikehendaki kita mengeratkan persaudaraan ini sampai bila-bila. Kita tak sampai tengah jalan. Kita nak persaudaraan ini kita terus kukuh hingga ke akhir hayat. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu lil-mu'mini kal-bunyan yashuddu ba'duhu ba'dha. Nabi kata mukmin antara mukmin dengan yang lain seperti bangunan, seperti sebuah bangunan yang saling memerlukan antara satu sama lain. Kita lah tu. Jadi sebagai pusingan pertama, saya nak Tuan Haji Abdul Aziz bin Yahya, sebelum kita pergi dengan lebih jauh penerangan tajuk kita pada kali ini, saya nak Ustaz Aziz beritahu kita apa dia sebenarnya konsep ataupun pengertian perpaduan dalam arti kata yang sebenarnya. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalam ala rasulihil karim wa habibi rabbil alamin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang dikasihi Al-Fadhil Ustaz Suhaidi pengurusi majlis, yang dikasihi lagi dihormati rakan seperjuangan, rakan panel Al-Fadhil Dr. Ustaz Zawawi, dan seluruh pimpinan-pimpinan masyarakat, dan yang amat dikasihi sidang pendengar, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Kita bersyukur sangat-sangat pada Allah, pada kali ini kita berada dalam majlis ilmu untuk kita memperelokkan agama kita, mengemaskan persatuan umat Islam. Tuan-tuan yang mulia, kalau kita tengok bab perpaduan ni, ayat Quran menjadi dalil qat'i mendasarkan dalam perpaduan. Ayat ni terlalu masyhur dan semua orang tahu berlaku. Terlalu zahir, terlalu nyata, dibaca di mana-mana pun. Tapi sayangnya kita tidak berpegang seperti yang Allah Ta'ala suruh. Akhir sekali ayat tersebut menjadi satu ayat mendasar, tidak direalisasikan dalam masyarakat. Ayat mana tuan-tuan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillah
wa'tasimu bihablillah. Wa'tasimu ni maksudnya i'tisam. I'tasama ya'tasimu, i'tisam maksudnya pegang. Kalau orang Kelantan kat pegang kejap. Tu dia. Tu dia panggil wa'tasimu. Wa'tasimu bihablillah. Berpegang teguhlah kamu dengan tali Allah. Ai bidinillah. Dengan agama Allah, Islam yang Allah Ta'ala atas ni. Yang rukun iman yang kita maklum, rukun Islam yang menjadi paksi. Bila ada rukun iman, bila ada rukun Islam, wa'tasimu bihablillah, maka berpegang teguhlah kamu dengan tali Allah, dan berpegang teguhlah sesama kamu dengan perpaduan dengan tali Allah. Wala tafarraqu, janganlah kamu berpecah belah, bertelagah, berbalah. Tuan-tuan yang mulia, dalam Quran, kalau ayat Quran didatangkan dalam perintah amar, perintah suruh, dia kaedah dalam ilmu usul fiqh, itlaqul amri yuhmalu alal wujub. Semata-mata perintah yang mana perintah itu tidak dikait sunat ke gapo ke, perintah tersebut yuhmalu alal wujub. Kini kaedah sipil dalam ilmu fiqh. Perintah tersebut ditanggung atas hukum wajib. Wajib syar'i. Maksudnya kalau kita masyarakat bakat buat, lepas dosa boleh pahala. Individu buat, lepas dosa boleh pahala. Kalau kita penduduk tawil bakat berbuat, lepas dosa boleh pahala. Pasal dia menjadi hukum syar'i. Maknanya, siapa yang langgar, siapa yang larang, siapa yang merongkai perintah Allah, dia yang buat dosa. Dia yang buat dosa. Dosa ni dosa besar. Tetapi tuan-tuan, lepas Allah Ta'ala perintah suruh kita bersatu, berpegang teguh dengan tali Allah. Wala tafarraqu, jangan kamu berpecah belah. Dia kaedah dia ke, bila suruh, kalau kita kira tak payah lari dah lah. Kerana lazimnya suruh mengandungi makna lari dengan tinggal dia. Bila lari mengandungi makna suruh, jangan langgar dia. Dia kaedah begitu. Tapi yang anehnya tuan-tuan, dalam ayat tersini Allah Ta'ala serta dua sekaligus. Dua sekaligus. Wa'tasimu bihablillah, berpegang teguhlah kamu dengan tali Allah. Suruh. Qadiyah suruh. Wajib dah situ. Lepas suruh, wala tafarraqu, jangan kamu berpecah belah. Lari pula situ. Lari dah pula situ. Lepas suruh buat, lari tinggal. Dia kaedah dalam ilmu balaghah. Bila sesuatu perkara disertai dengan dua bentuk tersebut, suruh disertai dengan larang, maka min babit ta'kid wa taukid. Ini nak menyatakan penting, nak menyatakan mustahak, nak menyatakan sungguh, nak menyatakan besarnya, pentingnya perpaduan, tuan-tuan. Mustahak dalam institusi negara, nak jaga agama bangsa dan negara. Mustahak dalam nak jaga keamanan sesama kita, supaya kita boleh mengharungi kehidupan dengan sempurna. Nak kerja, nak belajar, nak mengaji, nak beramal ibadah, nak membina ekonomi. Dan yang paling besar sekali, mustahak dalam institusi agama. Kerana agama kita nak bangun apa-apa sekalipun, nak bangun masjid, nak bangun kehidupan Islam, amalan-amalan Islam, mengaji, belajar, jemaah, maulud, hari raya dan bagai-bagai lagi. Semuanya tuan-tuan, tiga aspek tadi memerlukan perpaduan, memerlukan kesepakatan,
memerlukan penyatuan. Kerana apa? Bila runtuh tanpa asas tuan-tuan, habis mengganggu gugat tiga institusi besar yang ada di dalam dunia ini tuan-tuan. Kita kena faham. Sebab itulah jangan ada sama sekali mereka-mereka yang cuba mensoyok, mereka-mereka yang mengkoyok perintah agama perpaduan asas ni, walau atas nama apa sekalipun, Islam tak boleh terima. Kerana inilah tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam nak meletakkan perpaduan ini, Islam menekankan kepada kita tiga aspek. Islam menekankan kepada kita tiga perkara. Di sini yang menghidangkan kepada tuan-tuan Sahih Muslim yang disyarah oleh Imam Nawawi radhiyallahu taala anhu, jilid yang ke-6, pada muka surat 447. Bagaimana Imam Muslim mendatangkan satu tajuk yang sangat penting. Apa dia? Bab wujubi mulazati jama'atil muslimin. Ini bab pada menyatakan wajib kita bermulazamah. Bermulazamah ni maksudnya kita mesti jama'atil muslimin. Kita mesti berpegang teguh, bersatu padu dengan jemaah semua orang Islam. Orang Malaysia ni semua orang Islam belaka dah. Ada katanya orang Melayu Islam, ada rukun iman, ada rukun Islam. Jalan dah tu. Hendaklah kita berpegang teguh di antara kita ni, menjadi kata apa asah. Jangan kita berpegang teguh bai'ah dengan orang yang bukan Islam. Jangan. Bahkan disuruh kita bersatu di bawah satu bumbung, satu payung, atas nama jemaah orang Islam. Jemaah orang Islam kena faham molek. Orang Islam tu sendiri dah satu jemaah dah. Janganlah kita memecil-mecilkan jemaah ini dengan kelompok-kelompok, nama-nama tertentu, dengan gelar-gelar tertentu. Lalu kita mendakwa kita yang satu-satunya jemaah Islam, lalu kita menafikan orang lain jemaah Islam. Bahkan ini mengundang kepada perpecahan tuan-tuan. Ada rukun iman, ada rukun Islam, itu adalah merupakan jama'atil muslimin. Kita kena bersatu sini, kemah sini, jangan pecah sini. Jangan kita tambah syarat-syarat lain untuk kita bersatu. Ini kita telah menambah-nambahkan perkara yang tidak dibuat syarat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So, yang kedua, wa tahrimil khuruji 'ala ta'ah, dan haram kita keluar daripada mentaati pemimpin. Pemimpin ni pemerintah lah. Konsep yang kedua yang Islam tekan nak jaga perpaduan, selain daripada bersatu sesama Islam, yang kedua mesti mengekali konsep mentaati pemerintah. Kena taat kepada pemerintah, jangan lawan pemerintah, jangan mensenda-sendakan pemerintah, jangan memfitnahkan pemerintah, jangan memerangi dan menggulingkan pemerintah. Ini maksud konsep yang kedua yang kita kena jaga. Nak jaga perpaduan. Kalau misalnya kita nampak ada benda-benda yang kita kira bertentangan dengan dasar-dasar agama secara terang-terang, takkan ni, maka bukan maksud kita rada, tetapi kita kena tegur bil hikmah, tegur dengan nasihat, tegur dengan bijaksana, tegur yang teguran kita diterima, di samping kita menjaga perpaduan kita tidak menjadi pecah belah. Itu maksud yang disuruh kita berpegang teguh, bersatu dalam yang disuruh dalam agama kita. Kena jaga ketaatan kepada pemerintah. Sehingga kan Allah Ta'ala tengok, Allah Ta'ala waktu turun dalam Quran ayat yang masyhur, ati'ullah wa ati'ur rasul
wa ulil amri minkum. Taatlah kamu kepada Allah. So, taatlah kamu kepada Rasul. Dua, wa ulil amri minkum, dan kepada ulil amri daripada kamu, pemimpin daripada kamu yang memimpin urusan agama dan dunia kamu, yang ada kuasa, yang ada tentera, yang ada senjata, dialah ulil amri. Bagaimana besarnya Allah Ta'ala menyuruh kita mentaati dia, sehingga Allah Ta'ala letak sebarih dalam mentaati Allah, letak sebarih dalam mentaati Rasul. Siapa begitu sekali? Sebab itulah dengan masalah pemerintah ni tuan-tuan, jangan kita buat main-main. Hari ni kita terbawa-bawa dengan rentak, lebih percayakan kepada isu, lebih percaya kepada benda-benda yang memburukkan kepada institusi sesuatu. Akhir sekali hilang kehormatan kita, hilang ketaatan kita, hilang pandangan kemuliaan kita kepada pemerintah. Maka ini satu dosa tuan-tuan, satu dosa. Kerana apa? Kerana nak jaga perpaduan, maka dia kena jaga konsep taat kepada pemerintah. Dua. Yang ketiga, wa mufaraqatil jamaah. Haram kita keluar daripada jamaah. Bila mana kita ada satu jamaah yang mana umat Islam bersatu di bawah dia, umat Islam berpegang teguh dengan dia, maka jangan kita mengadakan blok-blok yang banyak-banyak lagi, menjadikan pecahan-pecahan, menjadikan kelompok-kelompok yang berbelah-belah. Maka ini akan mengundangkan kepada perpecahan tuan-tuan. Kerana bila perpecahan, mustahil nak boleh kita bina tamadun ilmu, tamadun akhlak, tamadun budaya, tamadun berbagai-bagai lagi. Mana mungkin kita boleh bina tamadun dalam suatu masyarakat yang berpecah. Kerana bila berpecah, dia mengundangkan mudarat, bahaya kepada agama, bangsa, negara, akal, harta, nyawa, bagai-bagai lagi dia boleh ki, yang kita tak boleh nak jangka mudarat dia, yang kita tak boleh nak duga mudarat dia. Maka Islam takut sini, seperti yang berlaku di negara-negara luar. Kita tengok bagaimana berlaku di Iraq hari ini. Siapa hari ini tak boleh? Bagaimana yang berlaku di Libya hari ini? Siapa lah ni tak boleh? Bukan senang nak boleh bila sesuatu benda itu telah menjadi mudarat tuan-tuan. Ini yang ditakuti oleh agama kita, ini yang dibimbangi oleh agama kita. Kerana inilah dalam agama kita tekan sangat, berlatih sangat dalam soal perpaduan. Kerana dia adalah merupakan kekuatan, dan kerana dia adalah merupakan punca kuasa yang kita boleh buat segala-galanya bila kita bersatu padu dan kita tidak berpecah belah. Wallahu ta'ala a'lam wa ilmuhu atam. Alhamdulillah. Demikianlah penjelasan yang begitu bersemangat mengenai konsep perpaduan yang sebenarnya, konsep perpaduan dalam arti kata yang sebenarnya. Amba teringat ayat Al-Quran yang dibacakan oleh Tuan Haji Abdul Aziz Yahya, yang kita selalu baca, yang kita selalu dengar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kamu dengan tali Allah, yakni dengan agama Islam, dan janganlah kamu berpecah belah ataupun bercerai-berai. Ayat ini selalu kita baca, tetapi sejauh mana kita mengamalinya dalam kehidupan kita? Ini yang timbul persoalan dalam kehidupan kita hari ini. Kita nak supaya kita baca ayat ini masuk dalam hati kita, dan kita teruskan kehidupan kita tanpa ada rasa dendam di antara satu sama lain dengan kita. Sekarang ini kalau kita tengok, bibit-bibit perpecahan, bibit-bibit keretakan sudah lama berlaku dalam masyarakat kita, dalam negara kita. Kita nak pulih kembali. Kalau bangunan, kita tengok bangunan, bagaimana kita nak kukuh bangunan tersebut. Kita bina batu-bata, jokong-jokong supaya bangunan itu kukuh. Tapi bagaimana kita nak bina masyarakat Islam supaya ianya menjadi terus bersatu padu? Jadi saya nak Ustaz Zawawi, Dr. Zawawi, bagaimana Ustaz cara
kita nak mengukuhkan perpaduan dalam kalangan umat Islam kita pada hari ini. Sila Ustaz. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Terima kasih kepada sahabat saya Ustaz Suhaidi, Saudara Baba Abdul Aziz. Hadirin hadirat muslimin muslimat rahimakumullah. Apabila kita cerita tentang cara, kita kena balik kepada bagaimana Nabi bentuk sahabat dia. Balik semula sebabnya kalau kita tengok dalam sejarah Islam, sirah Islam itu sendiri, dalam kalau kita tengok sirah Nabawi dan sebagainya, bagaimana Nabi ni dia bawa sahabat sehingga ke satu peringkat yang orang lain semua kagum. Dia bawa satu, dia panggil yang paling mudah. Kita nak tengok contoh yang paling hebat. Tak usah cari jauh lah. Nabi kita lah paling kamil, yang paling sempurna. Tengokkan Nabi, bagaimana Nabi kita ni sendiri. Kita tengok apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja, kan awal-awal Islam itu lemah. Lemah Islam mula-mula. Nabi terpaksa kena cari satu tempat, platform bagaimana nak suruh kuatkan agama. Nabi terpaksa Nabi hijrah. Nabi terpaksa hijrah. Kerana apa? Kerana nak cari satu kekuatan. Nak kecil orang tak bagi. Nak ibadat orang tak bagi. Nabi cari satu tempat yang dia boleh buat satu pasukan yang mantap. Cari satu platform yang hebat untuk dia juang. Maka apabila sahaja dia berhijrah, maka dia wujudkan tiga cara. Tiga cara. Satu, dia membentukkan satu pusat untuk ramai-ramai orang berkumpul. Iaitu yang diberi nama paling mudah sekarang ini ialah masjid. Itu yang mula-mula Nabi buat. Bina masjid supaya orang ramai pergi semaya, boleh jemaah kira. Apa-apa permasalahan agama, permasalahan sosial dan sebagainya dapat diselesaikan di masjid. Dia jemaah kira satu tempat Nabi bawa. Tapi Nabi bawa serentak antara. Itu yang pertama. Kalau kita tengok bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebab itu kita kena faham. Dalam Quran cerita paling banyak kita pun kadang-kadang orang mati, kadang-kadang tu email ke ustaz ke talqin. Dalam talqin tu kita minta sama dah. Orang malaikat akan tanyalah siapa dia. Saudaramu. Siapa saudara kamu? Kita akan jawab, al-muslimuna ikhwani. Orang Islam itu saudaraku. Tapi kalau dia bala, nak jawab lagu mana? Kalau kita berpecah, bagaimana kita nak jawab? Inilah persoalan yang sepatutnya kita sama-sama ambil tahu. Sebab itu dalam Quran cerita pada kita banyak tentang masalah Islam ni. Dia kita kuntum khaira ummah. Dia cerita tentang ummah. Maksudnya bukan kita duduk seorang-seorang, sendiri-sendiri tak. Kita duduk di mak kira. Sembahyang wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kamu hamba Allah yang bersaudara. Banyak cerita tentang persaudaraan, penyatuan di dalam agama kita. Nabi nak buat seorang dakwah cukup susah, tak mampu Nabi. Maka Nabi terpaksa kena ambil sahabat-sahabat bersama dengan dia. Maka untuk mewujudkan kesepaduan itu, kena ada satu tempat yang untuk jemaah kira. Maka lahirlah di sana itu ialah pembinaan masjid yang mula-mula kita tahu. Bukan itu sahaja, di samping itu kita melihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan al-akha bainal muhajir wal ansar. Saudara, supaya baik. Apabila sebut saudara, dia jadi macam adik-beradik. Akan terasalah di sana, kalau sakit di sana, sudah pasti di sana akan terasa sakit. Sebab itu kita kena ingat bahawa perpecahan ini cukup bahaya. Satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada buat ceramah kepada sahabat-sahabat, buat kuliah kepada sahabat. Apabila duduk tengah kuliah Maulid tadi, maka Nabi kata, wahai sahabatku, ketahui oleh kamu semua, kamu perasan tak rahmat Allah tak turun majlis kita hari ini? Sahabat pun terkejut, kemau, ya Rabb, apa ya Rasulullah, kenapa rahmat Allah tak turun sedangkan majlis ilmu, majlis kuliah agama? Nabi kata, sebab ada salah seorang daripada sahabat kita, dia tak sebut siapa, ada di antara sahabat-sahabat kita ni, dia baru
balas dengan siapa? Mak saudara dia. Maka selagi dia ada dalam majlis ini, selagi itulah rahmat Allah tidak akan turun. Cuba bayangkan kalau kita berdoa, tuan-tuan. Kalau kelak bayi kemarau kita masih lagi berbalah, macam mana rahmat Allah nak turun? Cuba bayangkan. Tak cakap doa semaya aja. Tak buat cakap semaya istisqa. Tak turun. Nak turun lagu mana? Pakai apa lah? Bodoh ya, simple je. Ini dalam kitab cerita, dalam kitab banyak cerita, dalam Muqasyafatul Qut dan sebagainya cerita. Jadi, kalau kita tengok di sini, supaya kita sama-sama ambil iktibar. Apabila dengar bahawa rahmat Allah tak turun tadi, bagaimana sahabat Nabi, maka dia pun duduk belakang seorang nusu lagi. Kalau kita agak, koha-koha tu nundu, koha-koha belakang pergi minta maaf dengan mak saudara dia. Minta maaf dengan mak saudara dia. Akhirnya mak saudara dia maaf kat dia. Dia berbalik pergi jumpa Nabi semula. Dia masuk kat belakang. Nabi pun tengok. Alhamdulillah. Nabi kata, rahmat Allah sudah kembali turun dah kepada majlis kita. Baru nampak sebenarnya kita ni. Sebab itulah malah macam-macam yang berlaku di negara kita. Kerana sebab apa? Musibah yang ada. Sebab kita suka sangat berkelahi antara satu sama lain. Oleh sebab itu kalau kita tengok cara Nabi mempersaudarakan antara al-muwala. Orang al-muwali ini orang-orang yang mana orang-orang biasa. Dengan siapa dia? Dengan antara orang-orang Arab yang kenamaan. Antaranya Zaid ibn Harithah. Dan dengan siapa dia? Dengan, kalau kita tengok, dengan Zainab ibn Jahsh. Dan di bagaimana mereka itu dibuat satu supaya mereka ini cantum. Supaya orang nak lemah, nak jadi dia nikah dengan orang kuat-kuat. Supaya apa? Tidak berlakunya sana sifat asabiyah, benci antara orang dengan orang kaya kepada orang miskin. Maka Nabi perkahwinkan antara mereka ini. Itulah cara Nabi buat kalau kita tengok. Oleh sebab itu, hadirin hadirat muslimin muslimat rahimakumullah. Balik kita kepada agama kita. Nabi dia buat yang terbaik di dalam sejarah hidup dia. Sebab itu kalau kita lihat bersama, bagaimana saya cerita tadi, Nabi kahwinkan antara Zaid bin Harithah dengan Zainab bin Jahsh tadi. Bagaimana supaya Zainab ini sepupu Nabi. Kenapa? Supaya merapatkan lagi. Sehingga adanya persaudaraan antara mereka ini. Apabila adanya persaudaraan, yang satu lagi Nabi buat cara dia ialah dengan cara pakak wimodah. Anak orang sesak mari daripada kota Mekah, berhijrah kota Madinah, tak ada duit. Maka orang Ansar, orang Madinah ini tolong orang-orang yang bagi datang daripada Mekah. Maka mereka ini sanggup bagi modal. Bagaimana mereka bagi modal? Berlakulah kepada seorang sahabat Nabi namanya Abdul Rahman ibn Auf. Bagaimana jadi seorang jutawan Islam. Bagaimana kerana modal yang sedikit, tapi oleh kerana kebijaksanaan beliau. Perhatilah supaya apa? Cantum sana bersaudara antara satu sama lain, maka hilanglah sifat asabiyah. Benci korang hilang. Sebab itulah kita kalau mana keadaan sekalipun. Sebab itu orang tua kata zaman-zaman dulu paling mudah lah. Kalau nak salah dengan orang, nak tahu dia ni baik tak baik, mudah je. Kalau salah dengan orang lagu mana? Tengok mata orang ke tak? Ni salah tegak habitat lepas maya. Nak salah tegak tengoklah kata. Talih. Bukan cara dia kita bersalam dengan orang. Bersalaman dengan orang cara Nabi, sunnah Nabi, tengok mata orang. Tengok mata. Orang kata orang kita tengok mata ni apa? Mega. Tengok mata. Daripada mata baru turun daripada hati. Kan kita sayang isteri kita. Tengok isteri kita. Daripada mata baru turun rasa cinta. Pasal mana nak kasih kepada orang? Ni salah pun kadang-kadang kat gitu je. Sedangkan bersalaman dalam agama itu selagi mana Nabi pegang rapat, kemah-keming. Saya anak ke sahabat kita. Jadi Nabi apabila dia bersalam, Nabi tengok, selagi dia Nabi takkan paling muka dia. Nabi ni sifat dia lemah lembut, jaga. Nabi apabila salam, dia tengok je mata sahabat dia. Kemudian dia tidak akan paling muka dia selagi mana sahabat dia tak paling muka. Apabila sahabat dia paling muka, baru Nabi. Nabi lah orang yang paling lambat tarik tangan, kemudian yang paling lambat memalik muka. Ni kita dok salah pun dah kena bucu gitu je. Jadi nak style salah ni pula jenis korek pula pada juga. Korek dapat tangan. Macam-macam salah.
Itu kena jaga benda-benda lagu ni. Ikut sunnah Nabi insya-Allah. Bagaimana saya cerita tadi supaya kita ni dalam masalah kita kena ikut cara metod yang Nabi cerita kepada kita, yang Nabi amal untuk kita. Pertama sekali, pembentukan jalan serta persaudaraan, wujudkannya ada masjid, dan juga Nabi bagi sahabat-sahabat supaya pusing modal antara sama-sama, kongsi modal antara sama-sama lain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala merahmati kita, dan kita kena ingat bahawa bukan itu saja. Di Madinah Nabi wujudkan satu lagi dengan orang bukan Islam, iaitu dia panggil piagan Madinah. Nak suruh satu, jaga hak asasi pada orang pada masa tu, walaupun dia orang kafir sekalipun bukan Islam, tapi Nabi jaga kerana apa? Untuk mewujudkan perpaduan pada masa berada Nabi itu di kota Madinah. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Demikianlah penjelasan yang telah diberikan oleh yang berbahagia Ustaz Dr. Zawawi Muhammad, yang beritahu kepada kita bahawa bila sebut baloh, kau kita suka menang baloh dia. Baloh dalam kampung sendiri. Dan Nabi kata kita nak baloh boleh, tapi jangan baloh lebih daripada 3 hari. Penduduk di kampung tahu lah ke mana suka baloh kau. Pak perkara orang-orang kamu bahawa pak perkara ni kalau kita buat sedap dalam hidup kita. Yang pertama baloh. Yang kedua, kita kata kat orang. Sedap benar kata kat orang, tak bayar ni. Yang ketiga, tak bayar hutang. Yang keempat, makan free. Dan yang kelima, makan pong. Makan pong sedap benar weh. Luah lupa-lupa hidung. Sebab kita kena makan pong semua. Di sini nak menunjukkan kepada kita bahawa bincang tajuk kita pada kali ini ialah mengenai perpaduan yang perlu kita kekalkan dalam kehidupan kita. Abang baca satu potong ayat Al-Quran yang mana kita dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini supaya kita ni saling kenal mengenal antara satu sama lain. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Allah berfirman, yang masuk, wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang lelaki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Supaya apa? Supaya kita saling kenal mengenal antara satu sama lain. Zaman Rasulullah SAW, kalau kita tengok bagaimana dua kaum yang berpaluh, suku Aus dan suku Khazraj, beratus-ratus tahun, tetapi dengan kebijaksanaan yang ada pada diri Rasulullah dapat menyatukan dua kaum ini menjadi bangsa yang berbaik. Takkan kita tak boleh lagu tu? InsyaAllah. Apa pesanlah kepada penduduk di Tawang ini ataupun penduduk di Malaysia lah, supaya kita jauhlah daripada berbalah, daripada berselisih pendapat. Balah ni bukan apa semua. Balah ni kalau dia nak menang ya. Kalau dia menang dia rasa lega lah. Tak kalah, tunduk kalah, malu. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat muslim muslimat yang dirahmati Allah. Sekali lagi dimaklumkan untuk pendengar di luar sana bahawa rakaman Forum Islam kita pada kali ini dirakamkan di dataran KRT Bris Kubur Besar, Tawang, Bacok, Kelantan, di atas tajuk melestarikan perpaduan ummah. Kita terus ke pusingan kedua dengan menanyakan Ustaz Tuan Haji Abdul Aziz bin Yahya. Ustaz, jadi banyak kita telah bincang tentang perpaduan tadi Ustaz. Cuma sekarang ini kita nak cari Ustaz, apakah faktor pucuk gapo sebenarnya Ustaz yang berlakunya perpecahan dalam kalangan umat kita pada hari ini? Sila. Terima kasih pengurusi majlis, rakan panel, sidang pendengar, tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan yang mulia, tidak ada sesuatu yang paling besar manfaat adalah bersatu padu. Perpaduan bermakna tidak ada sesuatu yang paling besar mudarat dia adalah perbalahan dan perpecahan. Dan mudarat dia dan kerugian dia bukan kepada individu itu saja, bahkan kepada negara kita, ekonomi kita,
bangsa kita, lebih-lebih lagi kepada agama kita. Tuan-tuan yang mulia, hamba teringat kata-kata Datuk Perdana, tokoh Kelantan. Dia menyatakan betapa pentingnya perpaduan. Dia kata guana, semudah-mudah perkara adalah berbalah, berpecah. Tapi ingat, akan lahir daripadanya sepayah pekerjaan yang mungkin engkau tak mampu buat, iaitu berbaik, bersatu dan berdamai. Tengok, nak balah ni mudah ya. Mudah sangat je nak balah, nak pecah ni mudah sangat-sangat. Tabu isu sikit, buat fitnah sikit, mudah sangat berbalah. Tapi ingat, lahir daripadanya sepayah pekerjaan. Lepas balah berkekoh, bergocoh, berat. Lepas berat akak buat, akhir sekali akan tubik sepayah urusan kita nak buat selepas tu. Yakni mendamaikan hak tadi. Betul sungguh. Kerana inilah masyarakat yang tenang, masyarakat yang aman, masyarakat yang sudah bersatu padu dalam semangkuk air yang jernih. Janganlah kita kan dia dengan elemen-elemen sentimen yang boleh masyarakat itu berpecah semata-mata kepentingan politik kita, kepentingan individu kita, kepentingan jawatan dan kuasa kita. Tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita tengok faktor-faktor yang menyumbangkan kepada perpecahan ni banyak. Tapi secara kasarnya ada beberapa perkara besar yang menyumbangkan kepada perpecahan. Pertamanya ialah ta'assub. Ta'assub ni daripada perkataan asabiyah lah. Asabiyah. Pesing kepuak-puakan ni. Puak-puak ni. Nak pergi semayang masjid, tengok tu email ni puak siapa. Tu dia. Ada juga nak pergi dengan ngajar ni, tengok puak kita ke puak orang. Ada juga. Nak pergi Pak Kenduri pun tengok puak orang ke puak kita. Jalan dah tu. Dah. Itulah orang panggil asabiyah. Kita ada kata ke orang lain asabiyah. Rupa-rupanya dalam diri kita asabiyah. Kepuak-puakan ni yang merasakan kono-kononnya kita lah yang Islam, orang lain tak. Kono-kononnya kita yang jual Islam, orang lain tak. Kono-kono kita yang benarnya, orang lain tak. Itu dia panggil ta'assub, tuan-tuan. Ini sentimen yang boleh mengundangkan kepada perpecahan. Jangan begitu, tuan-tuan. Islam ni hak kita bersama. Kita dakwah, kita saja, orang lain tak salah. Demo dakwah, hak demo saja, kita tak pun salah. Islam ni adalah hak kita bersama. Hak kita bersama. Jangan kita menafikan usaha agama orang lain semata-mata orang itu tak menyertai jemaah ataupun persatuan kita. Jangan kita menafikan perjuangan dia, usaha dia. Dia ada cara dia sendiri. Dia jual cara dia sendiri. Dia berusaha cara dia sendiri. Yang penting, dia ada rukun iman. Dia ada rukun Islam. Kita bersaudara. Kita kena duduk situ, tuan-tuan. Kita bimbang. Bila mana masyarakat ukur, dalam bentuk begitu, akhir sekali agama pun seseorang diukur dengan kacamata politik puak dia. Maka ini boleh mengundangkan kepada perpecahan dalam masyarakat. Ini rugi agama kita. Bila orang menolak jemaah dia, bila orang tak masuk jemaah dia, maka dia hukum seolah-olah menolak agama itu sendiri. Inilah dia panggil asabiyah. Dan inilah dinamakan ta'assub. Jangan, tuan-tuan. Ini faktor yang menyumbangkan kepada perpecahan umat. Dan bila umat berpecah, bala kepada agama, bala kepada negara,
bala kepada masyarakat kita sendiri. Ini maksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-jama'atu rahmatun wal mufaraqatu adzabun. Jamaah itu nikmat, rahmat, dan percah belah itu adalah azab dan bala daripada Allah Subhanahu wa taala. Jangan ada sifat asabiyah. Jangan ada ketaksuban. Jangan. Yang kedua, kita tidak berlapang dada. Kita tidak berlapang dada dalam benda-benda kecil. Tidak berlapang dada dalam benda-benda yang khilafiah, yang sememangnya telah diterima oleh agama kita, yang telah diterima oleh ulama kita, yang sudah pun dibahas oleh ulama-ulama kita dengan kitab-kitab yang muktabar. Tapi masih ada golongan-golongan yang tidak berlapang dada, tak menerima. Sebagai contohnya, dalam masyarakat kita dah menerima cara amalan-amalan yang sedia ada. Semaya ajak, zikir lepas semaya, berdoa beramai-ramai, usallilah, baca kunut lah, sambut maulud lah, nisfu Sya'ban lah, tahlil lah, baca Quran di kubur lah. Semua tu telah ulama bahas dah, perinci dah, tafsir dah, dengan detail dalam kitab-kitab muktabar secara ilmiah. Tapi masih ada lagi golongan yang sepik dada, yang tak boleh menerima benda-benda begini. Asyik tu hukum dengan hukuman lontaran-lontaran bid'ah kononnya, salah kononnya, sesat kononnya, juga boleh mengundangkan kepada perpecahan dalam masyarakat. Jangan begitu tuan-tuan. Ini merugikan agama kita, bangsa kita dan negara kita. Kerana benda itu telah dibahaskan oleh ulama secara ilmiah dia. Secara ilmiah dia. Benda tu sah, benda tu diaman. Bahkan setengah-setengah tu dah menjadi amalan rasmi negara. Kenapa kita tak boleh berterima? Maka kita rujuklah kepada kitab-kitab alim ulama, kerana berlapang dada dalam benda yang telah diterima oleh alim ulama itu, dia adalah merupakan yang menjurus kepada perpaduan ummah, perpaduan masyarakat, dan sekaligus menguatkan institusi sebuah kerajaan dan masyarakat itu sendiri. Yang ketiganya tuan-tuan, menyalahgunakan ayat-ayat tafsir firman Allah Subhanahu wa taala untuk kepentingan dia sendiri. Ini juga boleh menyumbangkan kepada perbalahan dan perpecahan. Apatah lagi ayat-ayat tersebut, hadis-hadis tersebut ditafsirkan secara umum tanpa mendetailkan akan dia, dibaca kepada orang-orang awam, menguatkan perbuatan dia. Maka ini juga boleh mengundangkan kepada perpecahan, tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kadang-kadang hadis bab nasihat dia guna bab kerah. Dia guna bab kerah. Hadis tu bab nasihat. Seperti sebagai contoh hadis marra'a minkum munkara. Barang siapa lihat benda mungkar, maka ubah dengan tangan. Siapa tak kuasa, ubah dengan lidah. Kalau tak kuasa, ubah dengan hati. Hadis itu menunjukkan bahawa mencegah benda maksiat. Maka dia ambil cara mudah, faham daripada hadis itu, semata-mata ubah tanpa membelakangkan kaedah pengubahan maksiat. Kaedah mencegah mungkar, pendekatan yang perlu ada dalam nak jaga benda-benda lain. Akhir sekali dia menggunakan hadis itu sebagai alasan untuk mempertahankan tindak tanduk yang menjurus ke arah perpecahan. Ini salah tuan-tuan. Walaupun kita disuruh cegah mungkar, ada kaedah dia, ada cara dia, ada pendekatan dia, maka kita tak boleh membelakangkan kaedah pendekatan yang dibuat oleh agama kita. Kerana kaedah-kaedah itulah nak jaga perpaduan. Kerana terkadang benda mungkar tubik sama saing. Terkadang benda mungkar tubik daripada anak-anak bawah kita. Lain. Terkadang benda mungkar dibuat oleh orang luar daripada kita. Cara cegah lain. Terkadang benda mungkar itu tubik daripada orang yang wajib kita taat, wajib kita hormat, seperti ibu bapa, seperti pemerintah. Ada cara dia. Ada cara dia. Cara-cara ni semua tuan-tuan, agama menggaris nak jaga kepentingan hak lain lagi, supaya dalam konteks mencegah mungkar,
jangan menerbit mungkar kedua yang lebih besar daripada mungkar yang kita nak cegah. Ini agama taksir. Sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita betul-betul berpegang dengan apa yang dinasihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita melarang 4 perkara. Wala taqata'u wala taqata'u. Janganlah kamu potong memotong, putus memutus silaturrahim. Tak bertegur siapa, tak pergi majlis keduri, bercerai-berai, menikah 2 kali, misalnya menghukumkan dengan hukum-hukum yang berat pada saudara lain, benda yang boleh membawa kepada putus silaturrahim. Wala taqata'u, Nabi kita larang, jangan. La tu nahi lah. Jangan. Wala taqata'u, jangan kamu putus memutus silaturrahim. Wala tabaghadu, dan janganlah kamu baghadu ni baghda, iaitu balah dalam ni. Kalau balah luar, siapa akak kaki tangan tu kulekap gocoh, dia panggil adu lah. Tu perai betul. Tu dia panggil balah luar. Tetapi Nabi larang jadi dalal lagi. Wala tabaghadu, baghda ni maksudnya dalam diri tu, benci dalam diri tu, marah dalam diri tu, tak suka dalam diri tu, pandai orang dengan pandai sepik, pandai jebeh, pandai lekas, pandai tak betul. Ini dia panggil wala tabaghadu, Nabi larang. Yang ketiga Nabi larang wala tadabaru, jangan kamu saling membelakangi. Tadabaru ni mu paling belakang aku paling belakang kamu. Mu tak tegur aku hari ni, aku tak tegur mu esok. Mu tak sebaik dengan aku hari ni, tak baklilah aku tak sebaik dengan mu esok lagi dah. Seolah-olah lah tu. Badilah weh. Ini dia panggil wala tadabaru. Badilia, badi paling belakang. Badi paling belakang. Laki bini pun tak boleh. Usaha kau keluar, laki bini pun tak boleh. Badi paling belakang ni. Apa? Saja. Usaha kau keluar lah. Itu laki bini. Dan akhir sekali Nabi kita larang wala tahasadu. Jangan kamu berpecah belah. Jangan kamu berhasad dengki. Deki dengan orang ni ada nikmat, deki orang ni boleh jawatan, deki orang ni boleh pakat, deki orang ni boleh rezeki, deki orang ni deki. Sama-sama buat kerja, kita berdeki. Larangan 4 perkara ni Nabi tuju ke siapa? Nabi tuju kepada kita lah, bukan kepada orang lain. Nabi tuju kepada kita. Jaga 4 perkara jangan ada dalam masyarakat kita. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Nabi tutup. Tutup dengan larangan tadi. Nabi tutup dengan satu kalimah yang penting. Wa kunu ibadallah. Mu cuba usaha dapat jadi seluruh penduduk Tawau, seluruh penduduk negeri Kelantan, seluruh penduduk Malaysia amnya ibadallahi ikhwana, dalam keadaan hamba Allah belaka-laka, bersaudara mara, bertegur sapa, berpergi mari, berbaik, bertolerasi, berkasih sayang, bertolong menolong. Jadi seperti tangan kanan, seperti tangan kiri. Tangan kanan sakit, tangan kiri dengan sendiri pergi tolong. Tangan kiri sakit, tangan kanan sendiri dengan tolong. Bahkan ia tidak dengki. Tengok ni. Sebab itulah Nabi sebut dalam sebuah hadis, Nabi kita kata kunu kal yadaini wala takunu kal ainaini. Jadilah kamu seperti 2 tangan, jangan kamu jadi seperti 2 mata. Kita masyarakat Tawau, khususnya rakyat Kelantan, amnya rakyat Malaysia, seluruh umat Islam kena duduk sepahat Nabi kita kata ni. Bagaimana? Jadilah kamu seperti 2 tangan. Ni, tangan kanan dengan tangan kiri. Dia sepakat. Tolong menolong. Tak berdeki. Tangan ni akak bagai berat. Buat sotarok tangan kiri. Tapu dengan sendiri. Tu dia. Tangan ni sakit. Tangan ni gosok dengan sendiri. Tangan ni kena ketik nyamuk. Tangan ni ditepah dengan sendiri. Pang. Tidak kena minta tolong. Nek, tolong. Tak. Tak ada minta tolong. Sikat tangan tu. Pak Nabi buat contoh. Dan tangan ni dia tak deki.
Tangan kanan jom makan nasi. Tangan kanan jom barang molek. Buat barang molek. Pegang Quran, makan nasi, pegang tasbih, buat barang-barang mulia. Tangan kanan. Tangan kiri jaga apa? Jom basuh berak. Basuh benda-benda yang lekeh. Benda-benda yang hina. Ada tugasan masing-masing. Tapi tak teki. Mana ada tangan kiri dengan tangan kanan teki? Ada? Tak teki. Bukan baik pula tu. Tangan kanan kata ke mana? Tak apalah, muju basuh berak, muju kau tu pun. Tak apa. Pasal bimbel lah. Nanti aku ada duit, aku beli jet, minum bakar. Tengok. Tengok. Sikap Nabi tunjuk tu. Kunu kaliyadaini ni. Kalau kita buat amal dalam masyarakat kita, ya Allah, rasa seronok. Kalau penduduk Tawel boleh duduk sini, amal nak jadi orang Tawel. Seronok, indah, rasa manis bermasyarakat. Nak wayawi. Wala takunu kal yadaini wal udhunaini. Mu jangan jadi seperti dua mata dengan dua telinga. Lagu mana? Dua mata ni ada dekat. Tak sapa ni secekak. Dekat sangat-sangat. Tapi tak lajan pergi mari. Mana mata ni? Mana ada? Sebab itulah kita ni kan. Kalau orang mari tanya, rumah orang duduk mana-mana, kita tak boleh rayak. Duduk mana? Sedangkan sebelah rumah kita je. Berat. Mata ni dekat tapi tak rajin pergi mari. Mata ni sakit. Mata ni tak boleh buat gapo. Nak tengok pun tak boleh. Dan mata ni kan, walaupun dekat, hakikat dia jauh. Jauh. Cuba mata ni, kita tengok mata ni, dia jadi gana. Kalau mata ni, mata kanan, tengok mata kiri, butir mata mendekati mata kiri, maka dengan sendiri butir mata kiri lari. Cuk. Tengok Nabi ajar. Mu jangan jadi seperti dua telinga. Telinga sebab tu juga. Bukannya jauh dua ni. Tapi acu bau. Telinga sebelah lagi. Masuk dekat telinga sebelah kiri. Dia jadi ke mana? Dia ke lagi. Ini perangai yang ditunjuk oleh Nabi nak ayawi. Hak Nabi kita kata, kunu kaliyadaini wala takunu kalainaini wal udhunaini. Jadilah kamu seperti dua tangan, tetapi jangan jadi dua mata dan dua telinga. Kalau tengok orang lain susah, tengok orang lain payah, tengok orang lain derita, tengok orang lain musibah, dia hanya kelip pah saja-saja. Tak ada buat gapa-gapa supaya ulah khamat. Telinga dengar saja-saja, tidak ambil tindakan apa-apa. Ini perkara tuan-tuan dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita kembali kepada nasihat Rasulullah, nasihat agama, ajakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita nak supaya kita kembali kekuatan kita adalah kekuatan agama. Kekuatan kita adalah kedaulatan negara kita. Kekuatan kita adalah merupakan kekuatan yang kita boleh bina tamadun bila kita ada punca kekuatan dan punca kuasa. Dua tu tuan-tuan. Punca kekuatan, punca kuasa, dua, iaitu perpaduan. Bekerjasama dan tolong-menolong, bersatu padu antara lain adalah merupakan punca kekuatan dan punca kuasa bagi kita. Wallahu ta'ala alam wa ilmuhu atam. Alhamdulillah, kupasan yang begitu hebat, yang begitu menarik untuk kita ambil peringatan bersama. Aku nak tanya, laki bini kita hari ni ngaji baloh kau? Tak ada? Ke mana kita baik tu? Terkena tu lah dia. Itu laki bini baloh dalam masyarakat. Baloh juga masa mana kita nak baik. Maka di sinilah kita perlu cari satu jalan penyelesaian. Kita nak selesaikan masalah perbalahan ataupun pertengkaran ataupun perceraian yang berlaku dalam masyarakat kita ni. Kita perlu cari satu titik jalan penyelesaian. Bagaimana cara kita nak menyatu padukan mereka yang berpaluh ini. Seperti mana yang diberitahu oleh ahli panel yang pertama tadi. Bila ada penyatuan, insya-Allah negara yang kita duduki ini akan aman, harmoni, sentosa. Itu yang kita nak. Jadi banyak punca-punca yang telah diberitahu oleh ahli panel kita tadi.
yang menyebabkan kita selalu maluh. Yang pertamanya kerana kita terlalu ta'assub. Yang kedua kerana kita tidak bersikap berlapang dada. Dan yang ketiga ialah kerana kita salah guna ayat Al-Quran untuk kepentingan diri. Orang baca Quran, kita baca Quran, terjemah ikut lain untuk kepentingan diri masing-masing. Inilah yang menjadi punca kemusnahan dan kerosakan dalam negara kita. Jadi nampaknya forum kita pada kali ini menuju ke akhir. Dan insyaAllah selepas ini ahli panel kedua, Ustaz Dr. Zawawi Muhammad menyatakan kepada kita, tolong beri kepada kita bahawa apa dia kesan-kesan hasil daripada perbalahan, perpecahan yang kita lakukan dan merumuskan perbincangan kita sejak tadi. Sila. Terima kasih kepada sahabat saya Ustaz Saidi. Apabila kita cerita tentang masalah akibat, kesan-kesan, kesan yang paling jelas sekali kalau kita tengok berlakunya pembunuhan sahabat Nabi. Orang balas ni tak pernah untung, mesti rugi. Sebab itu Nabi tak azab. Pedih. Oh, pedih teramat-amat sangat. Setara Sayyidina Umar, orang boleh bunuh. Tidak ada khalifah yang adil. Dia tak pernah tidur. Tak dia menjadi khalifah, dia jalan tak pernah tidur. Sehingga kan apabila dia jalan tu huyung hayang, sahabat tanya, kenapa kamu ya Amirul Mukminin? Saya tak boleh sebab saya ni, kalau saya tidur malam hari, maka urusan saya dengan rakyat pun tak selesai. Siap pagi pula, siap hari pula, itu juga keadaan dia. Cuba bayangkan orang boleh sanggup pun tak puas hati. Perasaan dalam hati tak puas hati. Duk pegang, penuh dalam hati lama-lama perasaan nak benci, nak bunuh orang. Itu berlaku kepada sahabat Nabi, cuba bayangkan. Sebab itu Nabi menangis satu ketika, datang dua orang cucunda dia, Hasan dan Husain, datang jumpa Nabi. Duduk atas riba dia, Nabi menangis. Sahabat tanya, ya Rasulullah, kenapa kamu nangis? Aku terkenangkan bahawa lepas aku mati ni akan tibanya satu fitnah al-kubra. Fitnah yang amat besar. Lepas wafat Nabi, tak ada orang nak baik-baik, nak balas belaka. Tak puas hati belaka. Nak Sayyidina Umar buat tak puas hati, Sayyidina Osman buat tak puas hati, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali buat tak puas hati. Tak ada puas hati, dia je puas hati. Ini masalah juga. Sedangkan sahabat Nabi janjikan syurga, tak puas hati kan, nak cari mana? Pelik. Apa boleh Nabi sendiri, cucunda Nabi, oleh kerana berlakunya perpecahan, maka Nabi kaya, cucunda aku terkena tercalik sama Sayyidina Hasan diracun. Racun, tuan-tuan. Cuba bayangkan cucunda Nabi kena racun kerana berasakan tak puas hati. Begitu juga dengan cucunda Nabi juga, iaitu Husain, dipenggal kepala di Karbala di Iraq pada tahun 680 Masihi. Kepala cucu Nabi. Perbalahan ini sebenarnya adab. Perpecahan ini adab. Sehingga kan kerajaan Daulah Uthmaniyah tidak ada lagi sistem khalifah Islam atas muka bumi. Kerana apa? Sikap benci, tak puas hati korang. Sebab itu apabila dilontarkan satu permasalahan kepada Sayyidina Umar, Umar, berapa ke zamanmu ni banyak curi, dia kata. Tak puas hati dia tu. Dia kita tanya Sayyidina Umar, kedebel rakyat dia. Umar, masa Abu Bakar tak ada apa-apa. Masa mu ni curi sana, curi sini, ke mana Umar mu ni tak betul ke? Sarah Sayyidina Umar tu. Umar kata, nyapa kerana orang serupa mu ada raman. Masalah tak puas hati. Oleh sebab itu tuan-tuan, puan-puan muslimin muslimat rahimakumullah, baliklah kepada ajaran Nabi yang nak cakap. Nabi orang kata apa-apa pun tengok Nabi tetap saja berlapang dada. Nabi ni tak adalah sepatutnya kita serupa Nabi sifat Abu Bakar. Tengok sebagaimana ahli panel yang kedua, pertama tadi cerita bagaimana susahnya Islam nak terbentuk. Satu dipanggil kerajaan Islam di Madinah, bagaimana nak boleh dalam satu peperangan digambarkan. Nabi kata, wahai sahabat, peperangan kita kali ini orang kita miskin, semuanya miskin. Bagaimana ya nak tolong antara satu sama, tengok sifat batu membantu. Sebab itu dia hilang perasaan benci. Kalau kita duk kapur tak boleh tolong mugi aku, dia akan jadi perasaan mumu aku.
Payah selalu. Demo kaya. Duk mai lagu tu pun apa sudah. Ingat Nabi apabila nak diperang, Nabi kata, wahai sahabatku, sekarang ini orang tentera berkuda kita tak ramai. Kita jalan ramai. Nak jalan kaki, tentera nak pergi jalan kaki ramai lebih pada kuda. Maka tolonglah antara satu sama lain. Pakar duduk 2-3 lakon, jalan ada satu batu, kawan ni naik pula, naik atas hutan. Gila, nak pergi perang. Sifat ini yang menyebabkan kemenangan tentera Islam lawan. Tetapi kalau kita tak guna formula yang Nabi bina, Nabi ajar terus pada kita, maka carilah di mana lagi. Sebab itu Nabi buat tiang seri dia. Tiang seri kita ni agama kita, hebatnya agama, kekuatan kita agama ialah duduk di mana? Semaya Jumaat pahala 27 lebih selalu. Lebih sekali lebih. Tapi kalau semaya sorat, tak boleh gila. Satu pun tak tentu boleh. Ayat habis kalau Jumaat kira begitu, yadullah 'alal jamaah, yadud. Kekuasaan Allah, pertolongan Allah, Allah akan tuai. Tapi dah kita bala, tak kira lah. Hancur, tak kira besar mana kerajaan pun. Cuba bayangkan kerajaan Daulah Uthmaniyah, sehingga tidak ada lagi lah kerajaan bagi dipanggil Khalifah Islamiyah atas muka bumi. Kerana apa? Duk pakak tak puas hati belaka. Mu caramu, aku tak puas hati. Maka pakak wikak orang lain belaka. Akhirnya berlaku. Maka tidak ada lagi kerajaan sekini dipanggil Khilafah Islamiyah atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ada sekarang lah pemerintahan berbentuk negara bangsa je. Tengok negara Arab cara Turki, tengok cara Jordan, Syria, cara Syria. Tak ada lagi khilafah Islamiyah. Kerana apa? Ada perasaan benci tak puas hati dengan orang. Jadi sebab itu benda ni benda yang cakap benar-benar amat bahaya. Sebab itu kata Imam Ghazali, kena jagalah hati kita biar molek ke hati kita, insya-Allah, sebab dia ni raja kepada kita. Saya rasa setakat itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan kesimpulan dan rumusan yang telah diberikan oleh Yang Berbahagia Al-Fadhil Ustaz Dr. Zawal Muhammad itu tadi, maka selesailah Forum Islam Radio Malaysia Kelantan FM kita pada kali ini. Justru itu umat Islam, marilah kita sama-sama kembali kepada anjuran dan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan bahawa perumpamaan orang yang beriman itu dalam saling kasih dan belas kasihan adalah seperti satu jasad. Apabila sakit jasad itu, maka seluruh tubuh tak boleh tidur dan semuanya sakit. Jadi fahamlah kita dengan penjelasan yang telah diberikan oleh kedua ahli panel, memberi gambaran kepada kita betapa pentingnya perpaduan dalam kehidupan kita, dalam kehidupan bermasyarakat kita pada hari ini. Dan terima kasih yang tidak terhingga sekali lagi diucapkan kepada dua orang ahli panel kita yang berbahagia, Al-Fadhil Tuan Haji Abdul Aziz bin Yahya dan juga Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Zawawi Muhammad. Juga tak lupa terima kasih juga kepada yang berbahagia Datuk Dr. Awang Adik Hussein, Ketua UMNO bahagian Bacok, yang sudi bersama-sama kita pada kali ini, dan juga Datuk Muhammad Razwan Abdullah, Pengerusi Eksekutif Yayasan Harmoni Merangkap Penyelaras Dung Tawang, yang menganjurkan Forum Islam Radio Malaysia Kelantan FM kita pada kali ini. Juga terima kasih kepada semua hadirin hadirat muslimin muslimat yang menampak khusyuk belaka tu. InsyaAllah dengan perkembangan ini akan menaikkan lagi martabat Islam kita dari masa ke semasa. Dan terima kasih kepada penerbit rancangan Forum Islam Radio Malaysia Kelantan FM, Saudara Wan Karim Wadaud, dan juga kru Radio Malaysia Kelantan FM. Sehingga kita jumpa lagi di lain masa dan hari. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.